Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, seterusnya barisan kepimpinan PAS kawasan, barisan kepimpinan masyarakat setempat, ashabul fadilah, para alim ulama, tuan-tuan haji dan puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak rahimakumullah, yang kita doakan mudah-mudahan kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah taala masih memberikan kesempatan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun seperti yang pengerusi katakan tadi, kita dah cuti lama lah tuan-tuan diakibatkan pandemik COVID-19 ini. Walaupun nampak gaya macam hari itu dah dia mula slow. Beberapa hari kita dah berjaya untuk mengekalkan angka kosong dalam kes-kes terbaru COVID-19, tetapi sejak kebelakangan ini kita tengok COVID-19 ini tuan-tuan ataupun coronavirus ni mula-mula dah nampak lagu nak menyerang dan mengganas semula. Rasa lega sikit bila mana kita baca dalam portal ataupun page Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa vaksin kepada COVID-19 ini ada dah jenis 10 vaksin ada dah yang sekarang akan masuk kepada ujian tahap ketiga, ujian terakhir. Ujian tahap pertama mereka buat kepada binatang, tikus dan monyet. Mungkin saya kata mereka tangkap kucing, tangkap monyet, tangkap tikus bagi kena COVID-19.
Lepas tu ambil vaksin tu, lepas cucuk. Nampak-nampak lagu monyet beruk kera dengan tikus ni nampak lagu dah reda. Lepas tu mereka buat pula saringan kepada manusia yang angkanya agak kecil. Masuk tahap ketiga ni tuan-tuan, mereka mula dah cari sukarelawan. Ada syarikat yang cari sukarelawan untuk mereka test vaksin ni. 60,000 orang sukarelawan. Ada yang 40,000 orang, ada yang 30,000 orang. 10 jenis vaksin ni dah duduk pada fasa terakhir dah hari ni. Mungkin dalam masa yang terdekat kita dapat ujian, dapat keputusan daripada ujian pencubaan vaksin COVID-19 ni tuan-tuan. Insya-Allah lah, doa-doa bagi berjaya lah mereka buat ni. Lepas tu vaksin tu pun kerajaan Malaysia ambil, kita pakai cucuk. Dia kata nak cucuk tanpa labau tak apa, pungkuk pun tak apa, bagilah tak mana pun. Lepas cucuk, lepas tu mungkinlah insya-Allah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bebas daripada pandemik COVID-19. Dalam kita duk berhadapan dengan pandemik COVID-19, coronavirus ni tuan-tuan, dia mai pula dah satu lagi, corona gila kuasa. Ini boleh ulas bab markah pas. Nala ni saya agak disiplin sikit lah tuan-tuan. Masuk masjid saya tak apa nak cengih dah lah ni. Pasal kita dah jadi kerajaan. Kita masuk masjid tak apa nak derah. Tak apa nak cengih. Derah. Cengih tu tak ada. Tapi hari ni dah kita ceramah di markah pas. Kita boleh lah politik sikit. Kalau di masjid tak politik dah. Boleh kot? Nah, YDP kata, Haji Bukhari kata, Ustaz malam ni tutuh sampai 9 lebih dia kata. Yang ni mereka bagi green light kat saya malam ni nak ambil kalkul 9 lebih sikit dah lah. Tak sampai 9.30 lah kot. Paling kuat 9-10 minit lagu tu lah. Takut lajak 9 suku, COVID mai lagi. Kita nak ambil sikit. Dalam kita duduk berhadapan dengan pandemik COVID-19, di Kedah ni tuan-tuan sampai hampir 367,000 orang rakyat yang terpaksa berhadapan dengan PKPD. Kawasan Kota Star hampir 367,000 orang. Dekat-dekat 1,5 juta orang rakyat yang terpaksa berhadapan dengan PKPD. Sebab mai pula kluster sungai ni. Saya rasa lepas sungai dia main laut, lepas laut habis. Jangan kona masuk payah balik sudah. Dia main. Jadi dalam rakyat duk kelang kabut. Apa yang berlaku di Sabah ni pun tuan-tuan, disebabkan kerana apa dia? Kerana gila kuasa. Yang berlaku di Sabah, yang terjadinya pilihan raya negeri ni pun sama lah tuan-tuan. Dia masalah bila ahli-ahli wakil rakyat ni, hak jenis lompat-melompat ni. Menang 2018, dia lompat pergi belah tubuh kerajaan di Sabah ni tuan-tuan. 2018, Musa Aman ni menang. BN ni menang. Pergi angkat sumpah dah depan TYT. Selang 2-3 hari tak dan dia nak susun barisan exco kerajaan negeri. Mai pula dah Syafiq Abdal kata dia dapat lebihan 16 kursi. Angkat sumpah pula. Salah tuan-tuan wakil rakyat ni. Sebab tu lah orang duk kata dulu ni, PAS ni duk mempergunakan agama apa semua ni. Hari ni baru nampak tuan-tuan, politik dan agama tak boleh dipisahkan. Bila orang politik yang ada agama, orang politik yang faham agama lain dengan orang politik yang tak faham agama. Betul ke tak? Lain. Bila orang politik yang faham agama, dia tahu halal dan haram. Dia tahu dosa dan pahala. Dia tahu syurga dan neraka. Dia tahu yang mana yang dia buat Allah Ta'ala redha. Dan yang mana yang dia buat Allah Ta'ala murka. Sebab apa? Sebab dalam diri dia ada agama. Dalam dirinya ada Islam. Dalam dirinya ada iman. Dalam dirinya ada taqwa. Tapi bila orang politik tak ada benda ni tuan-tuan, dia tak tahu di antara sempadan yang memisahkan di antara halal dan haram, sempadan yang memisahkan di antara dosa dan pahala, dia langgar serupa ya. Yang pentingnya apa dia? Aku berkuasa.
Ini tuan-tuan, sebab tu Nabi SAW, Nabi bagi tahu dah hubbud dunya ra'si kulli khati'ah. Nabi habaq dah penyakit gila dunia ni akan menjadikan kepala kepada segala kejahatan. Nabi habaq dah penyakit gilakan dunia ni, hubbud dunia, sayangkan dunia, cintakan dunia yang agak berlebihan, ra'si kulli khati'ah, kepala kepada segala bentuk kejahatan. Kerana gilakan dunia ni lah tuan-tuan, orang tak heran halal dan haram. Yang penting apa dia? Fulus. Al-fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Dia kira fulus. Dia tak kira ada halal, haram, syurga, neraka, dosa, pahala. Tak kira dah tuan-tuan. Nak duk kira ni jenis lagu kita ni, Pak Lebay kepiah longgak geng kuliah murid tak ada kitab ni. Hak jenis lagu kita ni, orang duk kata Pak Lebay, Tok Lebay. Ha ni. Hak yang dia tahu tak mana dosa, tak mana pahala, tak mana salah, halal, tak mana haram. Orang lagu kita. Tu pun mujuk kita ni tuan-tuan. Kalau kita ni pula jadi wakil rakyat. Seronok siapa jadi wakil rakyat bulan 2018. Jutawan sekelip mata. Hak ni tawak lagu ni, hak ni tawak jutawan sekelip mata. Ni duduk jadi selaru pula. Sebab tu jalan yang terbaik, bubarlah parlimen tuan-tuan. Serah balik kepada rakyat untuk rakyat menentukan masa depan negara. Bukan masa depan negara ditentukan oleh beberapa kerat orang politik. Betul ataupun tidak? Ini negara kita. Sebab tu pengumuman kemarin tuan-tuan, dia ada maksud yang tersurat dan dia ada maksud yang tersirat. Sebab tu dalam posting Facebook saya ni, orang tanya macam mana? Saya kata saya tak erti nak ulas. Kita kaji, kita tengok balik tuan-tuan pengumuman yang dibuat oleh pengurusi Pakatan Harapan kemarin. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila lepas dia buat pengumuman kemarin tuan-tuan, saya tak kata apa. Cuma saya buat satu posting, saya kata kerajaan Malaysia lah ni macam bola rugby. Tuan-tuan bisa tengok orang main bola rugby. Dia berebut tu tuan-tuan, dah dapat tu, dia lari, dia kepit. Lagu tu. Dia jadi serupa bola rugby tu. Lah ni tuan-tuan, nak abang kat tuan-tuan, lepas pengumuman kemarin, kerajaan Malaysia ni dia bukan stabil dah Pak Long. Dia bukan stabil dah. Hak sebelum ni pun tak stabil, duk lari 2-3 kursi ya. Mau dia buat pengundian dalam parlimen, 2 orang ahli parlimen kita cirit, sudah jatuh kerajaan. Malu tak tuan-tuan? Negara luar akan buat kajian. Kenapa kerajaan Malaysia jatuh? Kerana 2 orang ahli parlimen cirit. Hui, lekeh tau. Tak stabil dah. Pergi buat pengumuman pula kemarin. Tak stabil lagi, tuan-tuan. Saham merudum. Hak jenis main saham. Kita tak apa, Pak Long. Tak main saham. Yang kita duk main rokok dengan tembakau. Tak berapa nak terjejak hangat. Hak main saham tu. Tahu main saham. Kita tak main saham, Pak Long. Pak Long main saham? Tak main saham. Saya pun tak main saham. Nak main tambah duit tak ada. Bila nak makan pun tak lepas. Baru ni bini saya, dia duk buat tidur malam, dia duk lena. Dia duk buat mimpi. Mangkit pergi esok, dia kata, abang, malam mimpi Proton X 50. Bini kita pun, dia kata duk buat mimpi Proton X 50. Saya kata, hang duk kira X 50, hang tak tahu lelaki hang dalam poket tinggal RM50 ya, hang duk kira X 50. Duit kita ni Pak Long, kalau orang yang main duit tu, pelabur tarik balik tuan-tuan. Sebab apa? Tak berani mereka nak melabur dalam keadaan negara yang politiknya tak stabil. Yang ni yang kata pentingnya politik. Dahlah negara kita ni dan dunia menghadapi COVID-19 yang teruk lah ni tuan-tuan. Angka pengangguran rakyat Malaysia dah hampir dekat nak mencecah 1 juta orang. Pak Long jangan duk kira Pak Long duduk di Pongso 1000. Saya tak apa Ustaz. Duduk mana Pak Long? Pongso 1000. Saya tak apa Ustaz duduk Lahak Yue. Jangan duk kira orang Lahak Yue. Jangan duk kira orang Pongso 1000.
Noh, pi ke KL. Apa dia? Sorry, pi ke Langkawi. Dalam Malaysia ni, di antara yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19 ni tuan-tuan, antaranya Langkawi. Antaranya, makna banyak tempat. Dan salah satunya Langkawi. Sektor pelancongan cukup terasa. Saya pergi Langkawi minggu lepas. Sembang dengan driver teksi. Sembang dengan pemandu Grab. Sembang dengan orang yang buka kedai makan. Sembang dengan orang yang duk jaga bahagian perhotelan. Jatuh teruk. Saya naik Grab. Tanya dia, abang duk buat kerja apa? Dia pergi ambil saya dekat JT. Saya tak tahu kata dia buat Grab. Duk buat kerja apa? Dia kata buat Grab, Ustaz. Oh, buat Grab. Lah macam mana Grab? Allah Ustaz, sehari nak cari RM30 pun teruk. Nak dapat RM30 sehari pun Ustaz, teruk. Bawa Grab. Ni bulan depan dah, nak mula dah, nak kena bayar balik dah. Moratorium dah habis dah. Hak mana yang nak minta kemarin, PM kata yang mana nak minta. Nak minta tu bukan boleh mudah tuan-tuan. Dia kena telefon bank, bank minta bukti, mana dia bukti hang kehilangan kerja. Kena ada black and white, bukan dia boleh minta lagu dulu ni. Kalau ikut saya pun nak minta. Telefon bank kemarin, telefon biar Ustaz. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni saya nak minta untuk tambah moratorium. Nama kereta berapa cik? Saya apa habak-habak naik nama kita. Ha, Ustaz. Pegawai bank tu pun haram jadah kata kenal pula dah. Ustaz nak minta moratorium Ustaz. Nak minta moratorium tak boleh Ustaz. Tengok dalam Facebook ceramah setiap malam dah. Haram. Nu yang mana yang berhutang rumah? Kita tak apa, Pak Long kereta dah tak ada hutang. Rumah dah tak ada hutang. Nu hak berhutang nu. Boleh bawa Grab sehari RM30. Tolak minyak 10, tinggal 20. Anak 4 orang. Nak makan apa? Nu di Langkawi. Tanya dia, abang duk kerja seorang ke? Dia kata, dulu duk kerja dua-dua Ustaz. Dulu duk buat apa? Dulu saya kerja hotel. Bini saya pun kerja hotel. Lepas COVID, kena buang kerja. Dia kena pecat. Kena buang kerja. Pasal hotel pun tak mau nak naik. Hotel pun tak boleh duit nak ambil orang kerja. Lagu mana? Hak bini dia cuti tanpa gaji. Lama mana cuti tak tahu. Gaji tak ada. Anak 4 orang. Anak 4 orang. Hotel nak ambil duit mana? Pelong. Lah tuan-tuan pergi Langkawi, hak bilik satu malam 2,000 maklum, dia tinggal 150. Kata awak yang murah, dia kata jual juga Ustaz, 150 tu pun ambil bedai elektrik, ambil bedai basuh cadat, ambil bedai vacuum kapet, ambil bedai sabun, ambil bedai berus gigi, ambil bedai shampoo. Ambil bedai sarapan pagi. Kita kata dah tahu teruk ni awak duk jual kat bilik. Dia kata jual ni gagah tak mau bagi hantu tidur dalam bilik ya. Pelancong Malaysia api, Allah nak cari. Kita nak pergi cuti pun duit tak apa nak ada apa long nak tidur hotel. Hak buat kereta sewa tuan-tuan. Mai ada offer nak ada kereta sewa 3 hari 2 malam RM40. RM40 3 hari 2 malam. Pak Long, lah ni ekonomi teruk Pak Long oi. Jangan duk ukur kita hadu buat benang, duk buat benang tak ada masalah. Jangan duk ukur kita hak kerja kerajaan, memang tak ada masalah. Sebab tu lah tuan-tuan bangkit pagi, lepas subuh tuan-tuan keluar rumah, cuba tengok ada jual nasi lemak tepi jalan, ramai ada jual pada nak makan. Siapa yang pergi pangku jadi kerajaan lah ni tuan-tuan ni, mampu. Saya 3 hari lepas di tempat saya di belah Calun kami. Satu orang dia telefon mai. Kita pun kenal lah kawan tu, saya kenal. Tak pernah duk minta tolong apa ni dan dia duk tolong saya banyak kawan ni. Tak pernah duk minta tolong. Baru ni WhatsApp. WhatsApp tu pun Allah kita tahulah dia nak tekan nak hantar mai kat kita tu pun 18 kali fikir.
minta nak berhutang 100. Ustaz nak minta berhutang 100. Dia kata tak ada apa dah di dapur rumah ni. Dia kata kalau ustaz boleh bagi alhamdulillah, kalau tak boleh bagi abaikan saja WhatsApp ni. Saya pun kata okey tak apa, minta nombor akaun. Dia pun nak bagi. Dia kata ustaz, saya duk tunggu ustaz masuk ya. Dia kata duit tu saya nak pergi ambil. Barang dapur ni habis tak ada apa dah. Saya pun tak ada nak pergi masuk apa. Kita ni online tak apa nak kerti kan. Hak lepas kata transport online kita tak apa nak kerti. Payah. Dia rasa macam duit tak masuk dalam akaun. Itu saya pun kata tak apa lagi, saya nak pergi tang ni, tunggu tepi jalan saya bagi duit. Bagi. Dia tunggu bawah pokok. Terima kasih banyak-banyak ustaz, dia kata. Saya putus langsung. Abang duk kerja, tak kerja ke? Dia kata nak kerja lagu mana? Saya duk kerja pasal borong Lostak dah tutup. Duk kerja pasal borong Lostak, pi pukul 3 pagi, pukul 10 balik rumah. 3 pagi pi 10 malam, 10 pagi balik dah rumah. Pi sehari tu boleh 50, 60. Ni dah pasal borong pun tutup. Dia kata saya nak pergi kerja, tak boleh masuk Lostak. Tak ada apa dah rumah ni. Dia kata anak pergi mengaji tak sah pun Allah. Bagi RM2 ayak mata jatuh Ustaz. 2 orang anak dia pergi mengaji. Bagi seorang RM2 empat pi lah dulu. Tak kira apa, carilah duit kat mana pun. Susah lah ni. Tuan-tuan nak senang ke tuan-tuan? Dan benda ni bukan Malaysia saja yang menghadapi. Satu dunia. Satu dunia berhadapan dengan benda yang sama. Satu dunia dah ni gawat tuan-tuan. Sebab apa? Allah baru hantar tentera dia hak jenis tak nampak dengan mata tu. Tu pun hampa nak rasa hebat dengan Allah. Aku hantar yang tu ya. Allah Ta'ala hantar dengan sebab apa dia? Akhir zaman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut di atas muka bumi ni Pak Long. Apa dia? Keberkatan. Allah Ta'ala cabut. Keberkatan Allah Ta'ala cabut akhir zaman ni. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam keadaan duk kelang kabut lagu ni tuan-tuan, dalam keadaan duk kelang kabut lagu ni, politik pula dah tak stabil. Lagu mana orang-orang luar negara hak ada duit yang rasa nak main melabuk di Malaysia tuan-tuan? Dalam keadaan macam ni tak boleh buat apa. Yang ada sikit-sikit pun tak berapa nak berani. Dia mudah lah Pak Long. Nak bagi Pak Long faham, mudah ya. Kita ni ada duit sikit lah. Baru lepas pencen. Lepas bagi duit hadiah 30-40 ribu tu, dia ingat nak melabuk lah sikit tentang mana. Duduk dalam kampung, nampak ada satu kedai runcit ni, nampak lagu dia. Kedai runcit ni nampak lagu deras juga. Orang duk sale lepas semua ni. Kita pun duk pergi tanya dah tokai kedai tu, dia tak ada ke peluang-peluang nak melabuk sikit? Tak ada ke peluang-peluang nak melabuk sikit? Boleh tarik kipas ni bagi sengak, Pak? Dia duk kacau telinga. Seung. Mau nak tanda bagi dia sengak. No, dia kacau. Okey, masih belum. Kita pun nak melabuk sikit lah. Kata saya pun baru lepas pencen ni ada lah 30-40 ribu dalam akaun ni. Dia ingat nak melabuk sikit lah. Tak apa, lepas kata kita pun buat agreement nak melabuk apa, kira macam ni, setiap bulan kira macam ni apa semua. Kita pun dah buat pergi melabuk. Elok melabuk seminggu, duk dengar kata kedai tu dia berebut pula 2 beradik. Kedai tu pak dia tinggal. Pak dia mati, duk berebut abang adik. Berani ke tuan-tuan kita nak tinggal duit kita dalam kedai tu? Duk berebut abang pun kata hadir adik, pun kata hadir abang, pun kata hadir adik. Nung sampai duduk bertengkar di depan kedai, orang nak pergi beli pun jadi segan. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasa duit 30 ribu yang Pak Long melabuk dalam kedai tu selamat ke tak agak-agak? Tak selamat. Lah Pak Long kata daripada duit aku duk ada sikit-sikit, tentu hilang. Lah tarik balik. Hak duk melabuk di bank, hak duk main unit trust. Contoh, ada lagi 50 ribu labuk dalam apa? Skim unit trust. Dah lah duk lagu tu ekonomi. Tiba-tiba berkelain, tengok-tengok melabuk 50 ribu. Tengok-tengok duit tinggal 47,900. Dia kata mau aku duk biar lagi tinggal 46. Tarik orang keluar. Bank pun sengak. Bank nak buat apa? Dah lah moratorium ni berapa bulan dah bagi kat rakyat. Rugi berjuta dah bank pun. Ni kerajaan suruh bagi lagi. Hak yang duk simpan duit dalam bank pun, hak niaga tak apa nak boleh pi apa semua, duk ambil duit awak keluar.
aliran tunai lah ni lemak tuan-tuan. Ni yang duk jadi dalam negara kita lah. Bahkan luar negara pun jadi lagu tu. Mai pula politik tak stabil. Lagi sakan Pak Long. Lagi sakan. Lepas tu nak buat lagu mana Ustaz? Jalan yang terbaik bubarlah parlimen. Setuju tak tuan-tuan? Setuju tak bubar parlimen? Serah balik kuasa kepada rakyat yang nak menentukan siapa yang layak untuk mentadbir balik negara kita. Setuju ataupun tidak? Kita minta bubar parlimen. Rakyat minta bubar parlimen. Rakyat merayu bubarkan parlimen. Meluat dah kita tengok sikap pimpinan politik dalam negara ni. Betul tak? Meluat dah tengok orang politik tuan-tuan. Yang betul-betul kira perut lepa ya. Kita jadi apa? Rakyat jadi apa? Ni bukan nak cerita kita nak kata siapa. Tak kata kat siapa. Kita nak angkat. Dulu bagi kat apa nama tu mencelaru. Kata nak selamat negara. Kuih teruk kita tengok ni. Bila jadi lagu ni tuan-tuan, orang politik ni tuan-tuan kena ingat, orang politik ni. Yang dia fikir apa dia? Kuasa politik, dia nak berkuasa. Sebab tu saya kata kemarin, dalam pengumuman yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ni tuan-tuan, dia ada maksud yang tersurat dan ada maksud yang tersirat. Tuan-tuan balik, dengar balik dia punya tu. Lepas tu tuan-tuan fikir bagi panjang sikit. Sebelum tuan-tuan nak mengulas apa, buat analisa dulu. Faham dulu situasi. Faham dulu apa dia nak buat. Lepas tu baru kita boleh buat keputusan. Hak bak gila kuasa tu satu lah. Hak tu betul lah. Gila kuasa ni. Berapa kali dah calon PM. Betul lah. Lepas tu maksud yang tersirat. Sebalik tu tuan-tuan. Lah nak kata orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah, siapa salah? Ada orang salah, fikir nak bagi bebe. Siapa dia yang kita nak tembak, siapa dia yang kita nak selamat. Sebab tu saya punya pandangan saya mudah lah tuan-tuan. Kita tak payah duk ulas lebih pada pucuk pimpinan kita lah. Kita tengok presiden, timbalan presiden, pimpinan kita pun tak apa nak ulas sangat. Kita haduk kat bawah ni tak payah nak ulas lebih pada mereka lah. Lah kita follow ya, senang. Apa yang presiden PAS, timbalan presiden PAS, pimpinan PAS kata, kita follow ya. Boleh ke tak tuan-tuan? Takut kita tembak tak kena orang. Takut kita tembak salah orang. Dalam isu ni, kita follow pimpinan dia. Sebab dia kepala kereta api, dia nak bawa. Kita ni kerabat belakang ikut dia. Dia nak bawa pergi ke mana? Dia nak bawa pergi ke mana, kita ikut dia. Jangan kita melebih. Takut tembak tak kena sasaran. Itu yang saya takut. Lah kita kira tembak ya. Tuan-tuan cuba tengok pula di sebelah DAP. Yang ni bukan saya nak hina DAP ke apa tak. Apa yang baik, kita kata baik. Tuan-tuan cuba tengok lepas pengumuman kemarin. Yang duduk melatah lebih ni orang Melayu ni tuan-tuan. Sama-sama kawan tu umum ya terus tibai macam kita ni duk main politik 40-50 tahun dah. Kerja tibai dalam Facebook. Pimpinan tak tahu mana, kita tibai lebih sangat ni. Kalau tibai musuh ni tak apa, takut tak kena musuh, kena kita. Tuan-tuan ribah pedang tu, musuh tak berdarah. Kawan belakang yang berdarah. Takut lagu tu. Ribah tak kena. Hak ni yang saya takut ni. Sebab tu orang tanya saya kemarin. Saya kata saya tak mau nak komen apa. Takut pedang tu ribah. Ribah tak kena. Faham tak belum? Nak lawan musuh di depan. Kita pun duk geram kat musuh. Angkat pedang. Tak cakap dagu kawan. Wek dagu kawan. Azan lah. Azan kita orang tu dulu. Ambil cepat pula masuk orang Syah malam ni. Berbalik-balik tuan-tuan. Macam saya katakan tadi, apa pun kita follow apa kenyataan pimpinan. Dalam isu ni tuan-tuan, kita follow. Sebab baru ni saya berjumpa dengan Mursyidul Am PAS, Tuan Guru Datuk Haji Hashim Yassin. Saya sembang dengan dia, lebih kurang dalam sejam lebih saya sembang dengan dia. Sebab kita pun tak berapa nak faham lah ni tuan-tuan, politik Malaysia ni,
Kadang-kadang kita pun tak apa faham, dia rumit lebih pada filem Tamil lagi. Filem Tamil tuan-tuan tengok, filem orang putih, Hollywood, tuan-tuan tengok, kita tahu, kita dah boleh agak-agak dah nak jadi ikut mana. Filem Melayu lagi siakan lah, kita faham dah nak pergi ikut mana. Filem Tamil ni kadang-kadang kita duk baca kot tu, dia jadi ikut ni. Boleh baca juga. Politik Malaysia lebih pada filem Tamil lagi, tak hati nak baca dah kita ni. Duk baca pilihan raya nak jadi bulan 11 ke, nak bubar bulan 12 ke, bulan 1 paling lama bulan 2. Tak tahu kemarin, terkejut kita. Jadi saya tanya kepada Mursyidul Am. Saya kata nak tanya sikit. Saya panggil dia ustaz. Sebab kena adik-beradik kat ujung-ujung. Kena adik-beradik panggil dia ustaz. Kalau nak ikut kena panggil dia Tok Cik. Tapi saya panggil dia ustaz. Saya kata ustaz nak tanya sikit ustaz. Apa yang berlaku ni kita tanya lagu ni. Saya tanya habis tuan-tuan. Apa yang, tak mau nak cerita lah apa hak duk bermain di fikiran tuan-tuan. Saya tanya habis. Jawab Mursyidul Am mudah dia kata. Dia kata, Ustaz Usam, enta pergi jumpa dengan ahli-ahli PAS, enta bagi tahu dekat mereka, apa pun jangan lebih pada pimpinan dalam buat kenyataan, dalam duk komen. Setuju tuan-tuan? Dia pesan kat saya dan benda ni saya pesan kat tuan-tuan. Bukan saya yang habaq. Mursyidul Am PAS kita, pimpinan kita suruh bagi tahu. Apa pun bagi tahu dekat ahli akar umbi, jangan komen, jangan ulas, lebih dari pimpinan buat. Apa yang pimpinan bagi tahu. Follow pimpinan. Sebab ada kenyataan yang dibuat oleh pimpinan yang berbentuk taktikal. Faham tuan-tuan? Kadang-kadang drama politik. Tuan-tuan duk faham kod ni, tak tahu yang mereka maksud kod tu. Jadi kita duk ulas lagu kita faham. Saya tak boleh ulas lebih-lebih. Sebab dalam rundingan, dalam perbincangan di peringkat pusat, di perbincangan di peringkat atas, saya tak terlibat. Saya pun lebih kurang tuan-tuan. Saya duk faham, oh nak jadi ikut ni, kita pun tutuh pergi kata kot tu. Tak tahu maksud mereka nak bawa pergi ikut tu. Dia nak mai ke Pulau Pinang. Kadang-kadang kita duk nampak naik highway cepat. Pulas serai kereta duduk atas jalan highway, tekan minyak, bayar tu sampai. Rupanya pimpinan dia tahu, dia tengok daripada GPS atas. Oi, jangan duk pergi ikut highway. Sebab apa? Sebab dekat Sungai Petani itu ada sangkut lebih kurang sejam. Dia ambil jalan lama. Tuan-tuan duk marah driver. Jalan lama, lambat, naik highway cepat. Kawan dah tahu dah. Sebab dia tengok daripada atas. Dia nampak daripada teropong dia. Dekat Sungai Petani itu kalau hampir perjalanan hang kata kendala sejam. Faham tak saya nak buat apa ni? Faham tak ni? Follow pimpinan. Sebab nak habaq satu benda tuan-tuan, kita lah berjuang bukan seorang-seorang macam dulu. PAS bukan berjuang seorang-seorang macam dulu. Kita ada rakan-rakan kita. Kita ada rakan-rakan kita. Daripada Muafakat Nasional, daripada Perikatan Nasional. Kita nak kena jaga ni. Jangan komen kok ni, takut kawan ni terasa. Jangan komen ke arah ni, takut kawan ni terasa. Ni nak kena jaga ni. Kalau dulu mudah, pegang senapang, po. Siapa kena nanti? Lah tak boleh. Lah ni kita ahli PAS. Jangan duk serang guna M16. Jangan duk serang bagi orang nampak. Kita lah kena jadi sniper. Tok Guru pesan kat saya. Dia kata, entah pun ceramah seluruh dia kata, sniper. Dulu tak apa, kita pemangkam, pegang tu, po. Kira kena siapa kena. Lah tak boleh dah, dia kata kena duduk sengak-sengak, baca dulu dia kata. Perjalanan angin kok mana? Baca dulu arah angin kok mana? Sniper, tembak abah ya. Tak mau dah duk tembak, takut ya saya tadi kata tadi. Ribah kena kawan, tak kena musuh, kena kawan. Sebab kita lah tak baca game musuh lagu mana. Hak ni yang kena abang, kena nak faham. Kita duk baca game kita tak baca game musuh. Tuan-tuan ada baca game musuh, tuan-tuan tak baca buah musuh. Tuan-tuan kira buah tuan-tuan.
Faham ke tak ni? Ha? Bertenang. Apa pun bertenang. Saya nak habaq lagu ni lah tuan-tuan, cara yang terbaik dalam politik 2020 ni. Selepas kita menjadi kerajaan, sebahagian daripada parti yang duduk di dalam pentadbiran kerajaan pusat. Saya nak habaq lagu ni yang mudah Pak Long. Apa pula ni kita kena tukar mindset kita, bukan lagi pembangkang, kita dah jadi sebahagian daripada pendukung parti pemerintah. Bila kita jadi parti pemerintah, kita ramai kawan. Kita ada dua jenis kawan. Kita ada kawan yang duduk dalam rumah kita yang dinamakan Muafakat Nasional. Kita juga ada kawan yang duduk dalam rumah kita yang bernama Perikatan Nasional. Dua-dua ni kita nak kena jaga ni. Saya wak keluar kenyataan, saya kena jaga dua-dua. Pimpinan wak keluar kenyataan, kena jaga dua-dua. Tuan-tuan wak keluar kenyataan, kena jaga juga dua-dua. Hak ni pun kita tak mau terasa hati, hak ni pun kita tak mau terasa hati. Payah tak? Payah Ustaz. Sebenarnya tak payah. Lagu mana Ustaz kita nak cakap tak mau bagi terasa hati? Follow apa yang pimpinan buat kenyataan. Apa yang pimpinan kita kata, kita follow yang tu ya. Bila kita follow apa yang pimpinan kata, insya-Allah kita takkan tersasar daripada landasan yang sebenar. Kalau kita follow apa yang kita kata, yang kita faham, yang kita agak, akhirnya kita takut kita salah faham. Sebab ini game peringkat tinggi, kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa sebenarnya rundingan di antara pimpinan kita dengan pimpinan UMNO, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tanda faham tak? Apa sebenarnya rundingan pimpinan kita dengan Perikatan Nasional? Kita tak tahu. Adakah ini betul lagu kita duk faham? Ataupun caturan permainan yang dibuat oleh pimpinan kita, game yang disusun atur oleh pimpinan kita, untuk berhadapan dengan musuh. Kita tak tahu. Sebab tu saya kata kita tak tahu. Betul ke lagu kita faham? Tak betul ke lagu kita faham? Kita tak tahu. Yang kita tahu, kita nak ulas. Hak ni masalah ni. Jenis pengkaji politik tak tahu lihat ni. Lah kalau orang tanya apa dia tak tahu. Saya tak tahu. Orang tanya saya, orang nak telefon saya banyak marin. Ustaz ni kok mana pula dah? Ana tak tahu. Sebab apa Ustaz tak tahu? Sebab aku tak tahu. Tuan-tuan ingat saya kata dulu. Kalau tak tahu, jangan buat pala tahu. Sekali orang tahu, kata kita tak tahu. Kita ni tak tahu, kata orang tahu, kata kita tak tahu. Lah ni kalau tak tahu, buat cara tak tahu. Tahu ke tak? Saya duk habaq lah yang tuan-tuan duk gelak dulu ni. Saya habaq sini lah tak tahu, buat cara tak tahu. Saya kemarin telefon, ya Allah. Yang ni telefon kok mana? Aku tak tahu. Yang aku tahu bubar parlimen bagi cepat. Bagi kuasa tu pada rakyat balik. Semua kawan-kawan kita daripada UMNO ke, Muafakat Nasional ke, Perikatan Nasional, pastikan nak letak pula calon yang ada integriti, hak bukan jenis lompat, si kata lompat. Setuju? Sebab bila kenyataan Anwar Ibrahim keluar kemarin, hak lompat ni orang Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok puak-puak DAP. Kadang-kadang kita tengok juga kebaikan mereka. Tuan-tuan cuba tengok kemarin. Ada pimpinan DAP melompat. Saya nak tanya tuan-tuan. Ada tuan-tuan tengok pendukung kepada perjuangan DAP melompat kemarin? Ada? Apa yang mereka buat tuan-tuan? Yang mereka buat, bawa anak bangsa mereka pergi daftar undi. Yang mereka buat, atur strategi untuk berhadapan dengan PRU yang akan datang bila-bila masa. Orang tanya, Ustaz, bila nak PRU? Mana aku tahu. Tapi yang kita rasa tak lama dah. Dipanggil sebagai snap election. Orang kok dia kata. Sini terjemah pilihan raya yang mengejut. Di peringkat parlimen saja.
Ada bacaan pemerhati politik kata Parlimen akan dibubarkan selepas keputusan PRN Sabah. Parlimen akan dibubarkan selepas PRN Sabah. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata bulan depan akan dibentangkan belanjawan 2021 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Seminggu lepas tu akan bubar Parlimen. Nak habaq bila Parlimen bubar, bila pilihan raya, tak tahu. Saya follow kenyataan pimpinan. Pimpinan PAS kata apa dia? Paling awal tahun ni, paling lewat bulan 2 tahun depan. Kena pilihan raya. Tapi bila kejadian kemarin, nampak-nampak lagi awal. Jadi persoalannya tuan-tuan, semua orang nak pilihan raya. Ustaz, nak tanya sikit boleh tak? Awak, kami tengok dalam poster tajuk fahami bid'ah. Tapi malam ni bid'ah tak ada. Nak buat lagu mana isu semasa? Pasal ni markas, bukan masjid. Saya nak ambil, nak ulas sikit tuan-tuan. Sebab saya tengok, saya lemah perut tuan-tuan tahu. Duk tengok komen yang ni tiba sama-sama kita. Yang buat masalah, yang buat tu musuh. Yang berkelain kita, musuh tepuk tangan. Kita ni kuih duk pecah, lepas kuih bersatu. Bodoh ke tak tuan-tuan? Lepas tu saya kata kena baca game musuh. Lepas tu kena faham game pimpinan. Nak tahu follow pimpinan. Ada pimpinan kata hakik tiba sama-sama kita. Tak ada. Saya ni tuan-tuan, saya ni orang duk tanya ustaz ni. Ada orang duk tanya, baru ni buat dialog baru ni. Mereka kata nak tanya ustaz ni, ustaz nampak mesra UMNO betul ya? Ustaz UMNO ke apa? Saya baca terus nama ahli saya. Ahli PAS. Bukan takat ahli ni, ahli semua hidup saya kata. Lepas tu yang ustaz duduk mesra dengan UMNO ingat pasal apa? Aku walak. Saya ni walak tuan-tuan. Pimpinan kata Dulu pimpinan kata apa? Lawan UMNO. Aku lawan hangit. Tuan-tuan tak boleh lawan lah. Saya kutuk UMNO lebih dah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak kutuk lawan WhatsApp. Saya kutuk dalam ceramah. Kempen di Kedah jatuh. Tempat saya tu tuan-tuan, YB tu 5 penggal jadi YB. 25 tahun jadi YB UMNO. Saya bersyarah hari tu dia jatuh. Lah kawan baik. Pasal apa pimpinan kata lawan? Saya follow. Lawan. Lepas tu pimpinan kata stop. Kawan. Kawan bersungguh-sungguh. Saya bukannya orang Melayu lain. Semua main-main. Suruh pergi mengaji, main-main. Suruh makan, main-main. Suruh buat kerja, main-main. Suruh main pun main-main. Betul ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Ni orang Melayu. Tuan-tuan hantar anak pergi sekolah, mengaji elok-elok, mengaji, main-main. Main-main mengaji. Tak mau ngaji, tak mau nak kerja apa. Habis kerja pun main-main. Dah lah cukup, aku suruh mengaji, tak boleh suruh buat kerja, tak boleh lah, habis main pun main-main. Saya buat apa, saya serius. Kalau saya kata pimpinan kata lawan. Pimpinan kata kawan. Sebab saya follow pimpinan, tak pernah lebih pada pimpinan. Saya takkan ulas benda yang saya tak dengar langsung daripada mulut pimpinan. Kadang-kadang tak faham, saya akan telefon pimpinan. Tak ada lah AJK PAS pusat kita kenal. Naik presiden yang kita kenal. Orang-orang presiden, orang timbalan presiden yang kita kenal. Musyirul Am yang saya baik. Telefon cakap ni nak jumpa Ustaz. Nak pergi tanya ni tak faham. Okey, yang ni hantar jangan kacau. Hantar sebut yang ni. Oh, nak tanya sikit pasal apa ni? Sat-sat MN, sat-sat PN. Sat-sat mana satu N ni? Saya pun lagu tuan-tuan tak faham. Pergi tanya Musyirul Am. Nak tanya Ustaz lagi. Kita ni nak duduk tak mana MN ke PN? Awak apa? Tak tahu N mana nak ikut ni. Dia kata, yang ni pasal apa kita dengan PN kita duduk? Atas dasar apa kita duduk? Apa yang Majlis Syura Putih? Oh, baru faham. Faham baru cakap. Sebab kita tak mau yang keluar daripada penulisan kita. Kita tak mau yang keluar daripada mulut kita yang meragukan ahli akar umbi. Akhirnya orang benih. Tuan-tuan, itu isu yang kemarin yang saya nak abang. Tuan-tuan, apapun follow pimpinan.
Tuan-tuan jangan lajak awal pada pimpinan. Boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Yang kedua saya nak sentuh malam ni, tuan-tuan, mengenai persiapan untuk berhadapan pilihan raya. Minta maaf malam ni saya cakap politik sebab ni markah PAS. Dan perangai saya tak ada dah duk cakap politik dalam masjid sebab lepas jadi kerajaan saya ambil pendekatan sniper. Saya tak mau dah duduk jadi pom. Dulu tak apa dah. Lah kita jadi kerajaan ambil sniper. Sebab tu tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan takkan dengar dah saya duk ceramah pasal politik. Pergi orang masjid pun heran lah slow ustaz nak. Nak dengar amal sponsor 1000 aku nak tutup cukup. Yang kedua saya nak abang kat tuan-tuan, persiapan untuk berhadapan dengan pilihan raya yang mengejut ni tuan-tuan. Yang parlimen boleh bubar bila-bila masa. Sebab apa yang kita nak adalah pembubaran parlimen. Pembubaran parlimen. Saya yakin dan saya percaya tuan-tuan, bahawa apa yang diumumkan kemarin tidak akan terbentuk kerajaan baru, sebaliknya parlimen akan dibubarkan. Doa macam tu tuan-tuan. Saya yakin apa yang berlaku kemarin, tuan-tuan jangan risau, PH tidak akan kembali berkuasa di peringkat pusat. Saya yakin, kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan, apa dia? Parlimen dibubarkan. Setuju? Boleh doa tuan-tuan? Akhirnya, kuasa akan diberikan kepada rakyat. Tak payah duk ceritalah pasal COVID tuan-tuan. COVID mengganas, tak boleh diadakan pilihan raya, tolak tepilah. Yang tak boleh ubah Quran dan hadis, yang lain tu semua boleh ubah. Kita dah ada berapa pilihan raya kecil dalam masa COVID, SOP yang dibuat, rakyat follow. Wah keluarlah kita punya SOP. Pilihan raya boleh, tapi yang ni tak boleh. Ceramah macam dulu tak boleh. Yang tu tak boleh. Lah ni abang betul kat tuan-tuan. Hang bubar hari ni esok bagi penamaan calon, lusa mengundi. Rakyat tahu dah nak pilih siapa. Betul ke tak? Tak payah duk ceramah-ceramah. Calon-calon tak payah duk ceramah. Duk atas kereta silap panggung, suara tangan kot luar terminal. Bye-bye. Tak payah duk pergi pelekat apa nama poster dah. Hak muka calon tak ada dah, kat buka nyok pun tak apa dah. Penamaan calon tak ada duk berimpun tak apa dah. Macam dulu ni, parau sorang-sorang tuan-tuan. Basah telok-telok kita duk biari. Jadi macam Sabah, masuk. Buat apa nama buat penamaan calon, balik tak ada dah duk berimpun-berimpun. 3 hari sudah. Bubar parlimen, penamaan calon, mengundi. 3 hari ya. Saya nak tanya tuan-tuan dalam kepala tuan-tuan, tahu tak nak undi siapa? Tahu tak nak undi siapa? Lah kita ceramah dalam Facebook. Ni macam malam ni ceramah. Tuan-tuan cuba tengok berapa yang duk ada. Hak tu cacak, hak ni cacak, hak ni cacak, hak tu cacak. Orang tahu dah nak pilih siapa. Bubar. Tak payah duk ambil kos yang tinggi-tinggi, tak payah. Nak kena duk cetak baju, tak rak. 2 tahun lagi kita cerita lain. Bagi COVID ni reda dulu. Law ni kita bubar untuk diberikan mandat yang agak selesa kepada kerajaan pusat untuk mentadbir negara. Bagi rakyat pilih siapa yang rakyat nak. Untuk tujuan tu saya nak minta kepada tuan-tuan, tolonglah buat kerja sikit. Di peringkat kawasan, mereka dah buat kerja. Di peringkat negeri, mereka dah buat kerja. Di peringkat pusat, mereka dah buat kerja. Di peringkat cawangan, tolong gerak bagi elok-elok. Di peringkat rumah, tolong gerak. Tolong tuan-tuan, cari anak-anak kita, saudara-saudara kita yang belum daftar mengundi, pergi daftar. Tuan-tuan tahu tak ramai mana rakyat Malaysia yang dah layak untuk mengundi dalam masa terdekat ni yang belum daftar? Sebanyak 3.8 juta orang. Saya terlibat di kawasan sebagai AJK cabut bodoh ni ya, di kawasan tu. Terkelun. Surat baru ni kita buat culaan. Kita buat pengkiraan. Saya bagi contoh di Parlimen Terkelun, tempat kami tuan-tuan. Kita kira-kira
Orang Melayu Islam ni, orang Melayu Islam di Jerelun ni saja tuan-tuan, yang layak untuk mengundi selepas PRU 14 yang lalu, 2018, hak lepas pada tu dia pun dah cukup umur. Sebelum tu dia tak cukup umur. Hak dia dah cukup umur sampai bulan lepas, sampai bulan 8 lepas. Di Parlimen Jerelun, kita kena ada 6,800 orang, 800 berapa puluh orang pengundi baru yang layak untuk mengundi. Ramai mana? 6,800 plus. Tuan-tuan tahu tak yang daftar nak pilih jadi pemilih berapa? Daripada 6,800 plus yang pergi daftar sebagai pemilih baru 200 orang. 6,600 orang lagi tak daftar sebagai pemilih lagi. Tuan-tuan fikir, jenuh beletiak ni. Perasaan kena bawa kayu 3,2. Cukup umur dah, cukup. Anda daftar lagi tak? Boh tengah belakang. Awak tak tahu kan nak pergi mengundi lagu mana? Dia kata duk suruh orang daftar, kaunter tak buka. Awak hantar kerti kan nak pergi daftar lagu mana? Foto state IC pergi hantar dekat markas PAS. Foto state IC pergi hantar dekat markas UMNO. Pergi dekat pejabat PAS, pergi dekat pejabat UMNO. Nah, ni IC kami. Tolong daftar sebagai pengundi. Habis tak tahu bawa pergi pejabat pos. Bukan nak suruh SPR main buka kaunter dalam depan pintu bilik tidur hang. Bukan nak suruh SPR pergi buka kaunter depan pintu rumah hang. Sebab kita bimbang kalau jadi PRU dalam masa terdekat ni tuan-tuan, kita orang Melayu gagal untuk mempertahankan kemenangan di peringkat pusat. Tuan-tuan ingat lagi cerita KLIA 3 hari sistem down. Ingat lagi? Ingat lagi cerita tu tuan-tuan? Apa lo? Sistem down tak pernah jadi dalam sejarah. Last sekali bila sistem down, mereka hanya rekod kemasukan pelancong ni melalui manual. Lagu tuan-tuan nak masuk main dalam markas ni, pergi tulis nama tu, pergi tembak day, tak ada COVID, tulis nama. Tulis nama Ibrahim bin Sa'ad. Saya dulu ni, awal-awal dulu ni, sebelum kena gempak itu sekali dulu, saya pun lebih kurang tuan-tuan lah. Pergi mana pun, tulis nama Azmin Ali. Masuk kedai Azmin Ali. Kawan saya tu orang, dia pergi tu kedai Cina tu. Tokai Cina tu kata apa, tak ada dia geram, dia tulis nama tu butuh Pak Hang. Dia tulis nama tu, saya geram kat Cina tu. Rekod ni tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk dalam ni, tuan-tuan rekod tadi ni. Rekod nama, nombor telefon. Hak pelancong luar, masa tu dia nak masuk tuan-tuan, dia rekod lagu tu. Bila dalam parlimen, ditanya wakil rakyat pemangkang masa tu tanya kepada Menteri Dalam Negeri. Tanya berapa ramai pelancong luar yang direkod masuk selama 3 hari sistem di airport down. Jawab Menteri Menteri Dalam Negeri waktu itu, dia kata yang rekod masuk hampir 100,000 orang lebih masa tu. Dan rekod keluar setakatlah kita hanya dapat 10,000 saja rekod orang keluar. Yang lain 90,000 lebih tak tahu duk tak mana. Pak Long, mereka nak mempertahankan kemenangan dan dalam istilah lah, nak berkuasa kembali di peringkat Putrajaya. Mereka dah buat kerja 2 tahun yang lalu. Kita haram tak buat menentang apa lagi. Duk kira nak bubar parlimen. Duk kira nak bubar parlimen. Pengumuman Anwar Ibrahim kemarin, tuan-tuan cuba tengok bangsa mereka. Tak kalut. Yang kalut bangsa kita dalam Facebook. Bangsa mereka tak kalut. Mereka dah tahu dah angin pilihan raya semakin dekat. Mereka buat gerak kerja. Kita duk maki kawan-kawan dalam Facebook. Kita duk ulas dalam Facebook. Hak haram tak tahu kita nak ulas apa. Tu saya kata follow pucuk pimpinan. Kita PAS, follow pucuk pimpinan PAS. Kalau sistem wanak ni ada mudah ya tuan-tuan. Tak payah duk kacau siapa.
Kita nak tembak kawan belah ni pun jangan. Nak tembak kawan belah ni pun jangan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di peringkat atas. Game yang sedang mereka main, kita tak tahu. Saya ulang balik. Adakah sokongan yang diberikan kepada dia tu kemarin untuk membentuk kerajaan baru, ataupun sebaliknya sokongan tu untuk nak kucing, untuk parlimen dibubarkan, ataupun apa? Kita tak tahu. Orang politik ni jangan duk buat main, tuan-tuan. Depan kita nampak lagu berkelain, belakang mereka boleh pakat, kita tak tahu. Mungkin dah pakat, yang ni hang cakap lagu ni, yang ni hang cakap lagu ni, kami lagu ni, kita tak tahu. Sebab yang kita nak berhadapan dengan musuh kita, kita nak buat apa? Ni, mereka ni lebih kurang ni lah, tuan-tuan. Duk main chess, tahu chess? Duk catok kau ni, duk catok kau ni, catok ni, kita pun duk bisik lah ni, hampir kau tu kita checkmate terus. Hampir, pap, checkmate, selesai game. Kita tak tahu. Kita takat duk main dah mula. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, nak selamat, follow pimpinan. Saya disiplinkan diri saya, jangan ulah lebih daripada pimpinan ulah. Sebab tu saya kata kat tuan-tuan berulang kali, kita tak tahu apa sedang berlaku. Tak payah duk ulah lebih-lebih. Bila tuan-tuan tengok kemarin punya statement, satu benda yang tuan-tuan kena set dalam kepala, pilihan raya tak lama sangat dah. Bukan tak lama sangat dah, terlalu hampir. Kemungkinan minggu depan boleh bubar parlimen. Kemungkinan bulan depan boleh bubar parlimen. Ada pandangan ahli politik kata, Perdana Menteri dah tak boleh nak bentang dah belanjawan dalam parlimen. Sebab apa? Angka dia dah tak dapat lebih. Maknanya ada pandangan kata, dia boleh bentang lagi. Kita tak tahu. Tak tahu. Itu yang saya kata tak tahu. Ada yang kata, apa pun tunggu agung. Tunggu agung abang. Ada yang kata kemungkinan akan jadi lagu Sabah. Bila Musa Aman nak masuk pergi ke istana TYT, boleh jaga. Musa Aman tak boleh masuk, nak tunjuk kata dia angka cukup. Syafi'i masuk, abang lah, bubar. Bubar. Kemungkinan game di Sabah tu akan jadi juga di Semenanjung ni. Sebab tu saya kata tak tahu, saya tak tahu nak ulas. Macam-macam versi duk kata, yang ni kawan ni bawa keluar pandangan, yang ni pengkaji politik lah. Yang ni profesor di universiti ni, dia bawa keluar pandangan lagu ni. Profesor di universiti ni, dia bawa keluar pandangan lagu ni. Dia tak kira lagi profesor-profesor apa nama dalam Facebook ni. Profesor Mi Segera ni. Aku rasa lagu ni, aku rasa lagu ni, pok ni haram jadah tak boleh pakai. Ada lah je profesor lagu tu. Tapi apapun pilihan raya sangat hampir, tuan-tuan diam, tuan-tuan banyakkan buat kerja daripada banyak mengulas dalam Facebook. Boleh ataupun tidak? Bermula daripada esok, malam ni saya bagi rehat lagi. Ni saya nak lantik tuan-tuan semua untuk jadi petugas-petugas Parti Islam Malaysia PAS. Boleh? Tak mustahil, tuan-tuan, Pulau Pinang kita dapat perintah kalau kita betul-betul bekerja. Lah saya bimbang, tuan-tuan tahu tak? No, hak yang mana yang kursi-kursi yang majoriti 100,000 dulu ni. Hak majoriti kursi 80,000 dulu ni. Ingat tak? Pilihan raya lu. Yang mereka duk ubah pengundi mai ke parlimen-parlimen ni. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak benda tu? Sebab tu yang pimpinan kita duk minta kepada kita, daftarlah sebagai pemilih. Pi cari yang mana tak daftar, tolong daftarlah sebagai pemilih. Sebab gerakan duk-duduk hak yang apa nama, geng-geng hak duk ubah pengundi-pengundi, hak yang parlimen ni majoriti 112,000, tolak 20,000 pi sana, tolak 5,000 main sini, tolak janji kursi ni masih ada majoriti belasan ataupun 20,000 lebih. Lain pada tu tolak. Tuan-tuan tahu? Tuan-tuan ni parlimen mana kepala batas? Ni parlimen kepala batas. Tuan-tuan tahu kalau lepas ubah main 15,000, parlimen kepala batas main hantar ke kita. Daripada parlimen mana Bukit Bintang hantar main 15,000 tahun ni. Tuan-tuan boleh menang lagi ya? Tuan-tuan boleh tahan lagi ya? Hak tuan-tuan tahu nak ulas dalam Facebook. Sebab tu kita kena korang dah duk bercakap, tuan-tuan, banyakkan bekerja lah. Ni saat yang paling ketir. Nanti dah kita menang bergaya, hak tuan-tuan ulas balik.
Tuan-tuan tarik nafas, tuan-tuan ulas balik. Yang ni yang saya minta sangat-sangat kepada tuan-tuan. Kita belajarlah daripada pihak sana, tuan-tuan. Saya nak abang sikit. Ada benda-benda yang daripada mereka yang kita boleh belajar. Antaranya yang ni, tuan-tuan, gerakkan untuk mengembalikan kuasa mereka di parlimen. Tuan-tuan sangka kemarin kawan kita tu nak boleh buat pengumuman. Dalam tak ada ribut, tak ada angin, tak ada apa, tak tepat pukul 12.30 dia buat pengumuman. Habis celaru satu Malaysia. Saham jatuh debu. Hak tu baru orang kata strategi, tuan-tuan. Tak ingat apa, tak tahu dia tembak menggelabah habis semua. Hak kita duk tembak kita mengelabah, lepas tak mengelabah, hak tu kacau. Last sekali lepas duk tengok dalam Facebook, lepas tepuk tangan, taratu lah. Tembak taratu, melompat, tak dengar, taratu lah. Hak tu kita tak mau. Ubahlah tuan-tuan, kita kena banyakkan buat kerja. Ni dua benda yang saya abang malam ni, ke 9 dah, 9:05 minit dah jam saya. Ini yang kita kena buat sekarang ni Pak Long. Saya minta ulang balik. Yang pertama, follow saja apa kenyataan pimpinan. Follow ya. Yang tu saya minta, boleh? Tuan-tuan boleh? Kita diajak dan ditarbiah dalam sistem wala. Ini pesanan Mursyidul Ampah kepada saya yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Apapun jangan lebih daripada pucuk pimpinan. Yang sebaiknya follow pucuk pimpinan. Jangan ulah lebih daripada pucuk pimpinan. Yang kedua, tolonglah buat persiapan, tolonglah buat kerja untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang pada bila-bila masa. Malam ni saya mengajar, saya ceramah di markas PAS Ponsel 1000, mesej jelas untuk ahli-ahli PAS pada malam ini, yang ramai-ramai malam ni. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Sebab apa yang kita kena follow pucuk pimpinan punya kenyataan? Sebab kita tidak tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Apa game yang sebenarnya sedang dicatur? Apa agenda musuh sebenarnya kepada kita? Mungkin juga kita boleh kata macam ni. Pilihan raya semakin hampir, kekuatan kita nak dipecah belahkan oleh musuh. Boleh baca begitu? Tuan-tuan? Lepas tengok sejak kita meterai perjanjian ataupun MOU Muafakat Nasional pada September tahun yang lalu. Tuan-tuan tengoklah Muafakat Nasional punya penangan, tuan-tuan. Hanya 5 bulan saja Muafakat Nasional ditubuhkan, kita berjaya membentuk kerajaan di pusat. Bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2 kita jadi kerajaan pusat. Habis, bulan 3 tu kita naik jadi kerajaan di pusat. Betul tak? 5 bulan ya kita bentuk MOU, tuan-tuan. Kita mampu jadi kerajaan di peringkat pusat. 5 bulan saja. Tuan-tuan nampak? 5 bulan saja. Agak-agak tuan-tuan, Muafakat Nasional ni kuat ataupun tak? Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kuat ke tak ni? Kuat ke tak Muafakat Nasional ni, Balong? Kuat ke tak? Tak dengar pun. Kuat ke tak? Agak-agak kalau berhadapan dengan pilihan raya dalam masa sebulan, 2 bulan ni, kalau mereka tak pecahkan Muafakat Nasional, mereka boleh balik tak ke Putrajaya? Mereka boleh balik tak ke Putrajaya? Jadi lagu mana cara mereka nak balik ke Putrajaya ni? Kalau tuan-tuan duduk di pihak mereka, tuan-tuan fikir, kalau aku tak pecahkan dua ni, tobatlah hum, aku tak boleh balik kepada Putrajaya. Jadi aku nak balik ke Putrajaya, lagu mana cara aku nak buat? Cara lagu mana? Macam kemarin, kena hantar satu peluru, pecahkan dua ni. Kena hantar bom, pecahkan dua ni. Betul ke tak? Bila pecah dua ni, tuan-tuan, berjaya tak mereka untuk balik ke Putrajaya? Sebenarnya siapa yang pandai, siapa yang bodoh dalam isu ni, tuan-tuan? Yang tu, yang kita tak boleh baca kadang-kadang. Jadi nak selamat, tuan-tuan, pimpinan kita dah ajak kepada kita wala dalam apa pun, kita follow apa yang dikatakan oleh pucuk pimpinan. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini maklumat sikit, dan juga saya nak sampaikan mesej daripada Tuan Guru Mursyidul Ampah yang saya berjumpa dengan dia.
Yang saya hubungi dia petang tadi pun, saya hubungi pihak dia lagi. Saya abang, saya nak mai ke Pongsu 1000 ni. Saya nak mai ke ceramah di Markas PAS Pulau Pinang di Pongsu 1000 ni. Dia apa yang nak sampai? Dia bagi tahu yang ni, saya sampaikan yang ni kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan mesej tersebut sampailah ke dalam diri tuan-tuan. Dan tuan-tuan juga berhak dan saya lantik tuan-tuan untuk sampaikan mesej ni kepada kawan-kawan kita. Banyakkan kita follow pimpinan, dan banyakkan untuk gerak kerja berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang. Antara yang paling awal tuan-tuan kena buat bukan basuh bendera. Pastikan dalam kampung tuan-tuan, jangan bagi ada seorang pun yang dah cukup umur belum daftar sebagai pengundi. Dan pastikan pada hari pilihan raya, tuan-tuan pergi cari seorang ni pun. Macam Mursyidul Am cerita kat saya, dia kata, tahun bila, dia kata, masa tu dia kata bendera PAS ni, dia kata bulan bintang lagi. Dia kata duduk di Perlis, dia cerita saya, kami ni dia kata PAS ada berapa orang waktu tu. Duduk tunggu tempat pusat mengundi ni, semua keluar dah ahli PAS. Seorang lagi yang tak pergi mengundi. Pergi tengok dia duduk buat kerja tengah menang. Likan kot tengah petak tu, main cangkap dia. Masuk pergi mengundi dulu. Balik pergi masuk petak balik. Sampai tahap tu dia perlu berjuang tuan-tuan. Kita kena pastikan jangan ada seorang pun yang dah cukup umur di kalangan ahli kita, kawan-kawan kita, orang Melayu Islam yang dah cukup umur tapi belum daftar sebagai pengundi. Dan pastikan pada hari pilihan raya, semua ni keluar mengundi untuk memenangkan Melayu Islam di Putrajaya. Boleh tuan-tuan? Boleh pula kerja lagu tu Pak Long? Bersiap untuk pilihan raya? Dah bersiap untuk pilihan raya? Boleh buat persiapan untuk pilihan raya? Boleh ataupun tidak? Boleh untuk menangkan Islam di pilihan raya yang akan datang? InsyaAllah tuan-tuan. Saya lantik tuan-tuan untuk buat gerak kerja ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Cukup sekadar ini dulu. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Malam ni saya ulang sekali lagi, saya bercakap politik. Sebab saya berada di Markas PAS. Bukan saya berada di masjid. Sebab saya berada di Markas PAS. Saya bercakap politik lah malam ni tuan-tuan. InsyaAllah dan akhir kalam. Habis semayang fardu insya nanti. Macam biasalah tuan-tuan tengok tabung dekat pintu keluar muslimat dan muslimin untuk Yayasan Ar-Riyadah, untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz dan juga aktiviti dakwah. Dan juga di luar sana top koko tuan-tuan boleh dapatkan sekilo RM19, yang satu bungkus 20 secik harga RM20 tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.